Semua tu untuk markah PBD awak. Dan kadang-kadang cikgu suka buat surprise. Kadang-kadang kalau pelajar tu dapat hadiah tu, maybe atas sikap baik dia tu lah. Jadi dia tengah merekod Okey dah. Dan satu lagi kalau masa cikgu dinilai tu, dicerap, cikgu mungkin akan, awak kata apa bercakap dalam bahasa buku lah. So awak jangan pelik lah, nanti awak kata tak faham pula. Sebab pencerap cikgu ni daripada negeri luar Alia Bat nampak tak screen cikgu? Nampak cikgu. Okey, beres Okey, semalam kita dah bincang soalan 20. So now kita pergi soalan 21. Cikgu nak habiskan sampai soalan 40. Dan kalau awak tengok, soalan 1 hingga 40 ni sebenarnya adalah soalan daripada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 tingkatan 5. Sebenarnya dah membantu awak untuk test untuk test 2 minggu lagi. Dan soalan tu, soalan test kita tingkatan 5 dihasilkan oleh Cikgu Roslina. Cikgu bertanggungjawab untuk tingkatan 4 Okey, kita tengok soalan 21. Rajah 10 menunjukkan gegelang kulit kayu dikeluarkan daripada, sekejap nak buat lagi benda ni. Dikeluarkan daripada batang satu tumbuhan dicotyledon. Dan kalau awak ingat, awak ada disuruh kan buat eksperimen ni masa awal tahun. Waktu tu pun waktu PKP. Okay, jadi cikgu harap kalau yang dah buat tak tahu jadi apa dah pokok tu, bolehlah petang ni turun. Pergi tengok apa dah jadi pada batang pokok awak tu. Okey, yang manakah antara berikut mewakili keputusan eksperimen selepas 3 minggu? Okey, apa jadi kepada keputusan eksperimen ini selepas 3 minggu? Okay, kita nak jawapan daripada dia. Dia ambil jawapan mana? Dia ada ke? Dia Ulhaq. Cikgu, saya nak try jawab boleh? Okey. Saya jawab B. Jawab B. Okey, so kita tengok bila kita buang, yes betul lah B. B. Okey, bila kita buang, maknanya awak dah buang lapisan floorworm. Kenapa cikgu kata awak buang lapisan floorworm? Sebab awak ingat tak cikgu ada ajar awak, kita kan ada 2 tisu vaskular iaitu floorworm dan xylem. Floorworm, awak nampak tak ada O ni? Floorworm ni dia duduk lapisan luar sekali, outer, out, paling luar. Kalau xylem ada I tu. So I in. Jadi yang ni ialah xylem. Yang awak dah buang tu ialah floorworm. Sebab dia lapisan paling luar. Jadi xylem I ni angkut air. Jadi xylem pengangkutan air tidak terjejas. Xylem pengangkutan air tak terjejas. Tak ada masalah. Air daripada bawah masih boleh pergi ke pucuk. Tetapi awak dah buang floorworm. Floorworm mengangkut hasil fotosintesis. Jadi kalau hasil fotosintesis dia daripada atas. Apa cikgu daripada atas? Yalah sini kan ada daun. Jadi bila daun tu buat fotosintesis, hasil fotosintesis bila turun, tak ada floorworm. Bila turun, tak ada floorworm. Bila turun, tak ada floorworm. So lama-lama dia jadi gemuk di sini. Dia jadi membengkak sebab awak dah buang floorworm. Okey? Manakala yang bawah ni pula tertunggu-tunggu. Mana ni? Hasil fotosintesis tak mari-mari. So apa jadi? Cuba tengok gambar ni keputusan dia. Jadi yang bahagian atas ni akan membengkak.
Kenapa membengkak? Sebab hasil fotosintesis. Sekejap Sebab hasil fotosintesis berkumpul di situ. Dia tak boleh nak sekejap. Dia tak boleh nak turun. Dah. Okay, jadi yang bawah ni pula dia jadi mengecut sebab dia tunggu-tunggu tak ada hasil fotosintesis. Jadi jawapannya ialah B, kulit pokok bahagian atas gegelang membengkak. Okey, kulit pokok bahagian atas gegelang membengkak. Jangan jawab bahagian gegelang. Kalau bahagian gegelang tempat ni. Salah. Okey, jelas Dapat okey. So next kita pergi kepada soalan seterusnya. Bagaimanakah air membantu menggerakkan bahan di sepanjang phloem? Bagaimanakah air membantu menggerakkan bahan di sepanjang phloem? Awak pun pening. Cikgu kata phloem ni mengangkut hasil fotosintesis. Apa kaitan pula dengan air ni? Okey, jadi awak boleh rujuk tajuk yang ni. Okey, tajuk yang ni, tajuk translokasi. Awak boleh rujuk dekat tajuk translokasi. Kenapa cik kata translokasi? Sebab phloem ni mengangkut hasil fotosintesis. Jadi bila dia angkut hasil fotosintesis, translokasi lah. Kalau dia mengangkut air, transpirasi. Boleh? Translokasi angkut hasil fotosintesis. Kalau berkaitan dengan air, transpirasi. Okey, so kita baca dulu sebelum kita jawab. Translokasi membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun tempat buat fotosintesis nak hantar ke seluruh bahagian pokok. Daripada akar, buah, hujung pucuk, bunga yang sedang berkembang. Okey, jadi ni proses dia. Okey, kita tengok yang pertama. Nombor 1. Dia nak angkut hasil fotosintesis tu apa? Sukrosa, glukosa. Sukrosa, glukosa ni hasil fotosintesis. Diangkut secara aktif ke dalam tiup tapis. Tiup tapis ni terdapat dalam phloem. Awak ingat tak? Ni daun buat fotosintesis. Terhasillah sukrosa. Okay, sukrosa pun diangkut masuk dalam tiup tapis. Kenapa cikgu kata tiup tapis? Awak nampak tak ada napis ni? Ni yang kita panggil plat tapis. Ni kita panggil tiup tapis. Sebab apa kita panggil tiup tapis cikgu? Sebab dia bentuk tiup. Tiup dan dia ada plat tapis. Okay, awak nampak dah hasil daripada fotosintesis sukrosa ni diangkut masuk dalam tiup tapis. Pengangkutan sukrosa ke dalam tiup tapis adalah melalui sel rakan daripada sel daun akan mengurangkan keupayaan air di dalam tiup tapis. Ada masalah sikit dekat ayat ni. Bila dia angkut gula sukrosa, angkut gula kak. Sukrosa ni gula lah. Bila angkut gula sukrosa, maknanya air sikit. Cikgu, kenapa air sikit? Gula banyak. Tu maksud dia mengurangkan keupayaan air. Maknanya air sedikit. Gula banyak. Gula tu apa cikgu? Sukrosa lah, gula-gula. Sukrosa, glukosa ni gula sebenarnya. Okay, jadi air sikit sebab gula banyak, sukrosa banyak. Hal ini menyebabkan air dari xylem meresap masuk ke dalam tiup tapis secara osmosis. Jadi bila sukrosa, gula banyak, air sikit sini, semua ni air sikit belakang ni, air sedikit sebab gula banyak, maka di sebelah dia tu ada xylem. Xylem kan air, angkut air, so air banyak. Awak belajar osmosis, air banyak meresap masuk ke dalam tiup tapis. Faham dah? Air banyak, kau belajar osmosis, air banyak pergi ke air sikit. So air banyak dalam xylem masuk dalam tiup tapis. Kenapa? Sebab air sikit dalam tiup tapis. Jadi bila air masuk, peresapan ini meningkatkan tekanan hidrostatik. Jadi bila air masuk dalam tiup tapis ni, jadi tekanan pun jadi tinggi. Tekanan inilah yang menolong kandungan phloem ditolak sepanjang tiup tapis, bergerak hantar ke akar, bergerak hantar ke buah, bergerak hantar ke batang dan sebagainya. So soalan cikgu, bagaimana air membantu menggerakkan bahan di sepanjang phloem?
Kita nak jawapan daripada Atilah. Atilah pilih yang mana? A, B, C, D. A, B, C, D. Atilah? Keterleh. Kadang-kadang pelajar ni dia nak tekan butang jawab, dia pergi tekan butang left. Cikgu, Ya. Atilah ayat buat D. C. C ke D? D cikgu. Okay, D. Okay, Atilah kata D. Atilah dia kena pakai bahasa isyarat lah ni. Okay, so kita tengok. Jawapan dia B deh. Apa tekanan akarnya? Tekanan akar ni cerita dekat akar ni. Ke B? Cikgu tak dengar. So kita guna, kalau B dengan D tu awak panggil B budu, D dadu. Sebenarnya cikgu nak dengar dia punya tu. Okay, jadi air ni membantu macam mana? Air akan masuk ke dalam flowworm. So flowworm pun mewujudkan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik itulah yang tolong gerakkan bahan. Okey dah? Mungkin cikgu tak dengar yang Atilah cakap tadi. B lah dah. B. Budu. Okey, dapat Sambil tu awak sambil semak jawapan. Okey, soalan seterusnya 23. Kalau awak tengok 23 tu tak ada soalan. So awak batalkan soalan 23 dah. Sebab cikgu rasa soalan cikgu memang tak ada. Okey? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada dah? Okey, so cikgu terus pergi kepada 24. Semasa translokasi melalui flowworm. Sekali lagi tentang translokasi melalui flowworm. Apakah yang menyebabkan tekanan osmotik pada organ penyimpanan makanan menurun? Apakah yang menyebabkan tekanan osmotik pada organ penyimpanan makanan menurun? Dia tukar istilah je ni pelajar. Dia tukar istilah je ni. Okay, so cikgu tunjuk dulu. Awak kena fahamkan bila disebut tekanan osmotik mengurangkan, okay, ni tekanan osmotik menurun, maknanya tekanan osmotik rendah. Ni tekanan osmosis rendah. Sama je, tik dengan sis belakang tu benda sama. Okay, tekanan osmotik menurun maknanya tekanan osmosis rendah. Tekanan osmosis rendah maknanya keupayaan air pun rendah. Keupayaan air rendah maknanya air sedikit. Okay, ni awak ambil ni maksud dia. Okay, keupayaan air, mengurangkan keupayaan air ni maksud dia rendah. Air sedikit. Bila air sedikit, tekanan osmosis pun rendah. Jadi soalan dia, semasa translokasi melalui flowworm, apa yang menyebabkan cikgu pun tukar, nak suruh awak nampak mudah. Apa yang menyebabkan air tu jadi sedikit pada organ penyimpanan makanan? Apa yang menyebabkan air tu jadi sedikit pada organ penyimpanan makanan? Okay, kita nak jawapan daripada 5 Ilham. Ain Yasmin. Semalam rasa Ain Yasmin tak ada kan? Okay, Ain Yasmin jawab apa? Ain Yasmin jawab apa? A, B, C, D. Ni semasa makanan tu sukrosa tu duk bergerak dalam flowworm ni. Kenapa air tu jadi sedikit? Sebab ke cikgu, sukrosa ditukar kepada kanji. Ya, sukrosa ditukar kepada kanji. Okey, kita tengok jawapan. Jawapan dia D. Kenapa tekanan osmosis pada organ penyimpanan makanan menurun? Okey, cuba kita tengok deh. Sekejap cikgu cari ni. Ni. Keupayaan air yang tinggi di flowworm akan mengakibatkan, sekejap kadang-kadang cikgu ni pun tersilap ni juga. Sekejap. Keupayaan air yang tinggi di flowworm akan mengakibatkan resapan air kembali ke dalam xylem secara osmosis. Okey, sekejap kita tengok soalan. Apakah yang menyebabkan tekanan osmosis pada organ penyimpanan makanan menurun? Apa yang menyebabkan tekanan osmosis pada organ penyimpanan makanan menurun? Maknanya kenapa air tu jadi sikit? Air tu jadi sikit pada organ penyimpanan makanan menurun. Cikgu sebenarnya nak jawapan lain ni. Sebab tu cikgu kata, apalah cikgu, bila cikgu tarik, cikgu save. Dia tak save automatic ni. Okey, so jawapan dia A deh. Jawapan dia A. Silap pulak dah. Sebab sini
organ penyimpanan. Maknanya organ penyimpanan ni ialah rizom, umbisi, berbawang, buah. Jadi kenapa situ tekanan osmosis tu rendah? Maksudnya air tu rendah. Kenapa? Sebab banyak sukrosa sudah ditukarkan kepada kanji. Okey, so jawapan dia A deh. Clear eh? Nanti cikgu baiki. Sebelum cikgu bagi slide ke awak hari ni, cikgu baiki jawapan tu. Okey, dapat eh? Okey, kita pergi soalan nombor 25. Antara berikut yang manakah benar tentang pengangkutan gula di dalam tumbuhan? Pengangkutan gula, dia tukar perkataan je sebenarnya. Gula ni adalah sukrosa, glukosa. Jadi sukrosa, glukosa ni adalah hasil fotosintesis. Jadi bila sebut hasil fotosintesis ni ialah proses translokasi deh. Translokasi ialah proses pengangkutan bahan-bahan organik seperti sukrosa, glukosa, asid amino, hormon. Daripada mana? Mestilah daripada daun lah sebab dia buat fotosintesis. Daripada daun di dalam ke bahagian lain tumbuhan seperti akar dan batang. Jadi soalan tanya yang manakah benar tentang pengangkutan gula di dalam tumbuhan? Maknanya dari mana nak ke mana? Kita dengar jawapan daripada 5 Bina. Najmah? A, cikgu. A deh. Sebab cikgu right siap-siap ke? Kedok. Awak kata A, 1 dan 2. Daripada daun ke organ penyimpanan. Penyimpanan tu umbisi, rizom, berbawang, buah. Kalau kata A, daripada akar ke pucuk. Akar ke pucuk. Translokasi dari flowem daun ke akar. So A salah dah. Jadi jawapan dia B, 1 dan 4. Boleh Najmah? Bukan akar ke pucuk. Kalau akar tu dia ambil air, dia angkut air. Okey, jadi daripada buah ke biji benih. Ialah stok, okey, buah. Dalam tu ada banyak glukosa kemudian pergi ke biji benih. Kalau daripada tiup tapis ke daun, apa pula nak pergi daun? Sedangkan translokasi ni, dia nak angkut gula ni daripada daun. Ke? Translokasi ni hasil fotosintesis. Mestilah dari daun nak ke mana-mana-mana-mana. Ini dari daun nak ke mana-mana-mana-mana. Okey. So jawapan dia B. Okey, soalan seterusnya. Fitoremediasi dapat membersihkan tanah yang tercemar dengan menggunakan. Okey, so kita tengok fitoremediasi ni apa dia? Fitoremediasi ni ialah satu kaedah rawatan yang menggunakan tumbuhan untuk tujuan degradasi, pengekstrakan atau penyingkiran bahan pencemar di dalam tanah dan air. So macam yang awak bentang hari tu, contoh kan awak dah belajar kan hari tu pencemaran nuklear dekat Chernobyl Rusia tu, sekarang dia tanam dengan bunga matahari. Sebab apa? Bunga matahari ni bertindak sebagai hyperaccumulator yang dapat menyingkirkan logam berat seperti zinc, kromium, cuprum, plumbum dan nikel. Sama juga macam tempat MH17 yang terhempas tu. Kan bila terhempas mestilah ada banyak kesan-kesan bahan kimia terbebas di situ. Jadi dia guna bunga matahari juga sebagai fitoremediasi. Fitoremediasi ialah kaedah rawatan menggunakan tumbuhan untuk tujuan mengurangkan bahan-bahan kimia. Okey, untuk singkirkan bahan pencemar. Kalau awak Google, awak akan jumpa fitoremediasi menggunakan pokok buluh, menggunakan apa lagi cikgu tengok bang ni, selain pada bunga matahari, kangkung, ada 2-3 jenis lagi. Maknanya sekarang orang tengah banyak cari kaedah fitoremediasi. Okey, so fitoremediasi dapat membersihkan tanah yang tercemar menggunakan Zatil Hanan. Awak pilih jawapan. Saya buat A cikgu. Buat A. Okey, so jawapan dia A. Cikgu nak tanyalah. Dia kata tanaman yang mengambil dan mengumpulkan bahan pencemar sehingga dapat dikeluarkan semasa tanaman dituai. Cikgu nak tanya Zati, boleh makan ke? Pokok hak tanam untuk ni? Boleh tak kalau kita makan dia?
Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Yes. Tak boleh. Ataupun tidak digalakkan dah. Sebab dia apa? Sebab dia dia berkait dengan logam berat ke. Jadi tak boleh lah sepatutnya dah. Okay, next pergi pada soalan seterusnya. Tubik jawapan tu. Sekejap Saat ni soalan ke apa saat ni? Okay, tak apalah, dah tubik jawapan ya, kita baca lalu. Okay, gutasi adalah hasil daripada, awak jangan tukar dengan transpirasi dan gutasi dah. Gutasi ni ada seorang itu dia panggil buih-buih cinta. Dia panggil buih-buih cinta. Kawan cikgu sebenarnya. Dia ni bukan cikgu bio pun. Dalam Facebook dia. Dia bangun pagi, dia tengok pokok bunga dia, daun pokok bunga dia keluar macam ni. Dia pun snap gambar. Dia kata buih-buih cinta dia jumpa pagi ni. Jadi cikgu pun katalah, tu gutasi kalau nak kena. Dia pun tanya apa tu gutasi tu. Okay. So gutasi ni apa? Gutasi ni adalah rembesan titisan air melalui struktur khas di bahagian hujung urat daun. Dia memang keluar di hujung urat daun ni. Dia keluar macam ni. Sini se. Dia keluar di hujung urat daun. Katakan contoh ni urat daun duduk sini. Keluarlah titisan air. Urat daun di sini, keluar titisan air. Urat daun di sini. Hujung urat daun ni keluar titisan air. Okey? Tanpa melibatkan bahagian stoma akibat tekanan akar yang tinggi. Ia berlaku akibat tekanan akar yang tinggi. Okey, cuba kita tengok apa beza antara gutasi dan transpirasi dah. Okey, gutasi ni berlaku pada waktu malam atau awal pagi. Malam atau awak bangun awal pagi pukul 6 tu, 6 lebih ke dekat pukul 7 tu ada gutasi. Tapi kalau transpirasi, air keluar daripada pokok tetapi berlaku pada waktu siang yang panas dan berangin. Gutasi hanya berlaku dalam tumbuhan herba. Apa cikgu tumbuhan herba? Tumbuhan herba ni macam rumput, batang dia lembut. Okay, batang dia lembut. Contoh apa lagi? Pokok pegaga, pokok apa lagi? Batang-batang lembut lah. Kalau transpirasi berlaku kepada semua pokok, tumbuhan berkayu ke, tidak berkayu ke, monocotyledon ke, dicotyledon ke, eudicot ke, semua berlaku transpirasi. Okey, kalau gutasi, air terbebas dalam bentuk titisan air ni. Ada titisan air, 1, 2, 3 titisan air. Kalau transpirasi, kita tak nampak. Air dia terbebas dalam bentuk wap air. Dan air keluar melalui liang stoma. Tapi yang ni dia keluar melalui hujung urat daun. Okey, jelas Okey, dan air yang keluar tu bukan air saja-saja. Air yang kaya dengan mineral. Okey, so jawapan dia D lah. Gutasi adalah hasil daripada tekanan akar yang tinggi. Menolak air keluar. Boleh? Okey, antara berikut yang manakah perbezaan antara transpirasi dan gutasi? Yang ni cikgu tak payah bincang lah. Cikgu terus nak jawab selalu. Okey, 5 Ilham dah. Fatihah Amisa. Fatihah Amisa. Cikgu. Budu ke dadu? Budu or dadu? Mana satu? A, B, C, D? Ke A? Cikgu tak dengar tadi. Cikgu. B. Okey. So, perbezaan dia ialah C awak. Cuba awak tengok. Kalau hak ni cikgu kata waktu transpirasi siang hari. Dia kena ada siang hari panas berangin. Okey. Kalau awak pilih B, kering basah. Tak semestinya basah deh. Dia kena spesifik istilah tu. Okey, kalau awak kata ni terbebas dalam bentuk wap air, kita tak nampak. Ni terbentuk dalam bentuk titisan air. Nampak? Titisan air. So jawapan dia C. Kenapa cikgu tak ambil D? Sebab kalau gutasi molekul air yang kaya dengan mineral. Okey, dapat nampak deh, cantik ke gutasi? Dia jarang-jarang berlaku. Boleh? Okey, soalan 29. Merujuk rajah 12 di atas, pada titik manakah A, B, C dan D penyerapan karbon dioksida sama dengan pembebasan karbon dioksida? Dia macam ni, pokok dia buat dua
benda. Satu, dia buat fotosintesis all day. Kan sepanjang hari kan dia buat fotosintesis. Sorry, bukan sepanjang hari lah. Pagi sampai tengah. Maksudnya pagi sampai pukul berapa? Pukul 4 macam itulah. Okey. Kalau respirasi all day sepanjang hari. Pagi, petang, siang, malam. Faham ke? Pokok dia buat dua benda. Dia buat dua perkara. Iaitu dia buat fotosintesis dan dia buat respirasi. Pokok. Pokok. Okey, jadi kalau awak tengok sini, bila kita buat graf ni, pada waktu, nampak tak waktu pagi sampai tengah hari ni, dia kata penyerapan karbon dioksida meningkat. Okay, ni pagi, okay, ni katakan ni tengah hari, ni dah masuk petang dah ni, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 ni. Okay, so awak nampak tak? Bila tengah hari daripada pukul 11, 12, 1, 2, 3 ni panas ke? Bila panas, pokok buat ke apa? Pokok buat fotosintesis. Jadi bila pokok buat fotosintesis, awak nampak tak graf ni? Banyak dia guna karbon dioksida. Boleh ni? Okay, masa ni dia buat fotosintesis banyak ni. Jadi banyak dia guna karbon dioksida. Sebab tu graf ni dia kata penyerapan karbon dioksida meningkat. Maknanya dia ambil banyak karbon dioksida. Tapi yang ni mungkin pukul 6, pukul 7, pukul 8, dia baru nak naik, pukul 9. Semasa ni, pembebasan karbon dioksida meningkat. Sebab apa? Sebab masa ni dia buat respirasi. Memang dia buat all day sepanjang hari. Tapi masa ni, kalau awak tengok, dia bebas karbon dioksida meningkat. Sebab dia banyak guna oksigen. Apa cikgu dia banyak guna oksigen? Oksigen dia bakar glukosa. Bakar glukosa dia bebas karbon dioksida. So sekarang dia tanya pada titik mana penyerapan karbon dioksida sama banyak dengan pembebasan karbon dioksida. Maknanya sama banyak. Karbon dioksida yang dibebas sama banyak dengan karbon dioksida yang diguna. So dia jatuh atas B lah. Kita panggil B ni ialah titik pampasan. Titik pampasan ialah kadar fotosintesis sama banyak dengan kadar respirasi. Maknanya karbon dioksida yang diguna sama banyak dengan karbon dioksida yang dibebaskan. Cikgu saya tak faham. Okey, dengar molek. Tidak fotosintesis ni guna karbon dioksida. Tidak respirasi ni bebas karbon dioksida. Faham ke? Kalau fotosintesis, dia guna karbon dioksida. Dia bebas oksigen. Kalau respirasi, dia guna oksigen, dia bebas karbon dioksida. Jadi masa titik pampasan ni, rupa-rupanya kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Maksudnya ke apa? Karbon dioksida yang dibebaskan sama banyak dengan karbon dioksida yang digunakan. So jadilah titik pampasan. Okay, cikgu rasakan untuk titik pampasan ni dia tak jadi kalau cikgu ajar secara Google Meet. Cikgu rasa nanti bila buka bersemuka, cikgu nak ajar balik tajuk ni sebab tak nampak awak nak belajar. Okay, so tolong ingatkan cikgu. Jadi jawapan dia B. Okay, cikgu pergi soalan 30. Rajah 13 menunjukkan sejenis sel. Apakah fungsi K? Jadi K ni ialah cikgu terus pergi kepada kloroplas dah. Okey, so dia nak apakah fungsi K? Fungsi K ialah menjalankan fotosintesis. Menjalankan fotosintesis. Kalau awak tengok pada sehelai daun tu kalau ni memang nampak hijau-hijau tu, itu ialah klorofil, pigmen hijau. Berada dalam kloroplas. Okey, soalan seterusnya, soalan 31. Rajah 14 di bawah menunjukkan pergerakan air dari akar rambut. Nampak selalu. Kena tengok perhati gambar. Dari akar rambut ke salur xilem. Nampak air masuk dalam akar rambut bergerak ke salur xilem. Manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut menerangkan bagaimana air mengalir dari C ke D? Fokus dekat ni je. C ke D.
So kita pun cari mana C, D. Oh, C tu ialah daripada epidermis ke cortex ke endodermis. So awak carilah. Oh, nombor 2, 3, 4. Okay, kita pun baca. Air dari tanah meresap masuk ke dalam sel rambut akar dan sel epidermis akar secara osmosis. Bila cikgu sebut air, awak letak dalam kepala awak mesti osmosis. Semua air. Air dari mana cikgu? Daripada banyak air ke sikit air. Ni tengok ni cikgu buat. Ni. Air banyak ke sikit air. Okay. So bila air banyak sini, sini air sikit. Banyak masuk ke sikit. Okay, sini pula jadi banyak. Air banyak, sini air sikit. So dari banyak bergerak ke sikit. Kenapa tak cara dia bergerak? Banyak pergi ke sikit. Okay, jadi banyak. Banyak pergi ke sikit. Jadi banyak. Banyak pergi ke sikit. Jadi banyak. Okay, kemudian keupayaan air yang tinggi dalam sel rambut akar menyebabkan air meresap dari sel rambut akar pergi pula ke korteks secara osmosis. Dari korteks bergerak pula ke endodermis dan perisikl. Nampak deh? Cikgu buat A, B, C. Air banyak masuk dekat A. So jadi banyak dekat A. Sini sikit. Banyak dari A bergerak ke B. B jadi banyak. Banyak pergi ke sikit. C jadi banyak. C jadi banyak, tolak air pergi ke salur xilem. Okay, so jawapan dia B. Air bergerak dari sel C ke D. Semuanya adalah secara osmosis. Boleh? Tak boleh takkan transpirasi. Tak boleh. Sebab dia kait benda ni saja. Daripada sel C ke D. So semuanya adalah secara osmosis. Kalau tak faham juga tanya deh. Okey, soalan 32. Rajah 15 menunjukkan keratan rentas melalui batang satu tumbuhan. Jadi kalau awak tengok X ni dia nak tunjuk gambar mana? X ni nak tunjuk gambar dalam. Okey, dalam. Cikgu ada ajar awak ke kalau flowworm luar ni flowworm ni itu ialah flowworm. Oh, out, luar. Okey, kalau duduk di dalam ni, yang ni kawasan ni, ini ialah xilem. Okey, xilem. Jadi mana antara tisu A, B, C, D yang terdapat dekat X? X ialah xilem. So, rajah B adalah xilem. Kalau awak kata A adalah flowworm. Okey, kalau D ni gapo? Parenchyma. C tak tahu gapo sebab gambar tak jelas. Okay, so jawapan dia B. B ni ialah salur xilem. Kenapa ada benda macam ni cikgu? Ini ialah penebalan lignin. Penebalan lignin ni semua ni. Okay, jelas Okay, 33 rajah 16 menunjukkan keratan hujung akar. Bila sebut akar, hujung akar, dia mesti start bermula di bawah. Ini ialah zon pembahagian sel. Zon penambahan, okey, zon pemanjangan, penambahan, pemanjangan jadi panjang, kemudian zon pembezaan. Jadi dia tanya antara berikut manakah bersesuaian dengan zon-zon yang ditunjukkan di atas. So kalau tengok zon 1 mestilah buat pembahagian. Nampak? So kita boleh out dah jawapan ni. Boleh buang dah jawapan ni. So tinggal A dengan C, dia buat pembahagian. Masuk zon 2, zon dia jadi panjang. Yang ni adalah zon jadi panjang. Okay, kemudian masuk zon 3, dia dah jadi spesifik dah. Ya, dia membeza dah. So jawapan dia C. Dapat Jawapan dia C. Okay, soalan 34. Rajah 17 menunjukkan keratan rentas akar tumbuhan dicotyledon. Bahagian berlabel manakah berfungsi mengangkut glukosa? Bila sebut mengangkut glukosa, mengangkut hasil fotosintesis. Mengangkut hasil fotosintesis ni ialah flowworm. Dan dia out, duduk di luar. So mana duduk di luar? D jawapan dia. Ni, duduk di luar ke ni? D. Ni duduk di luar. Kalau yang warna putih ni, ini ialah xilem. Boleh? Okay. Yang ni tak payah tengok buku pun ni. Okay, soalan seterusnya 35. Rajah 18 menunjukkan perubahan jisim 3 kepingan bawang
yang direndam dalam 3 larutan sukrosa berbeza kepekatan selama 1 jam. Antara rajah berikut yang manakah menunjukkan keadaan sel bawang pada kedudukan Q. Untuk pengetahuan awak, Q ni dia sama macam titik pampasan tadi. Apa dia? Maknanya I sama banyak. So, macam titik pampasan tadi, karbon dioksida bebas, karbon dioksida masuk sama banyak. So, yang ni pun sama juga. Yang ni tentang air. So, kalau Q ni ialah dalam larutan isotonik. Ingatlah sama-sama deh. Duk sini ni isotonik. Apa maksud dia? Air masuk, air keluar sama banyak. Okay, kita cuba tengok. Apa maksud larutan isotonik? Apabila subsel tumbuhan dan larutan di luar bersifat isotonik, keupayaan air adalah sama. Iaitu pergerakan air meresap ke dalam dan keluar sel adalah sama. Air masuk, air keluar sama. Jadi sel berada dalam keadaan flasik. Jadi mana keadaan flasik? Hak ni dia kecut. Hak ni dia segah sangat-sangat. Hak ni dia apa ni? Dia dah plasmolysis. So jawapan dia D. Boleh? Okay. Air masuk, air keluar sama banyak. Sama banyak, dia berada keadaan flasik. Boleh. Boleh deh. Mengatuk dah tu dia tu. Cikgu pun mengatuk kot sebenarnya. Pukul masa ni kat mengatuk selalu. Okey, rajah 36 menunjukkan fotometer gelembung yang disediakan untuk mengkaji kadar transpirasi dalam keadaan yang berbeza. Ni fotometer kalau nak buat eksperimen transpirasi. Cikgu tak ada buat dengan awak. Antara berikut yang manakah akan menyebabkan pergerakan gelembung udara dari X ke Y pada kadar yang cepat. Dia nak tanya pasal transpirasi. So, awak carilah. Oh, jadi kalau air ni cepat gerak, air cepat bergerak, maknanya air sedang ditarik, pokok melakukan transpirasi tinggi. Jadi mana yang menyebabkan transpirasi tinggi? Kalau keamatan cahaya tinggi, so ni kita boleh, okay, kita tengok dulu. Kelembapan udara rendah, suhu tinggi, keamatan cahaya tinggi. Kelembapan udara tinggi, kelembapan udara tinggi. Maknanya memang lembap. Tak say. Sebi ni kita boleh buang dah. Hari lembap, kelembapan tinggi maknanya hari hujan. So ni kita boleh buang. Jadi jawapan awak tinggal C lah ni. C dengan A. So cuba kita tengok deh. Suhu tinggi, keamatan cahaya tinggi. Suhu rendah, keamatan cahaya rendah. Okay, untuk berlaku transpirasi cuba tengok. Kalau keamatan cahaya dia nak semakin tinggi keamatan cahaya, semakin panas. Semakin panas, semakin terik, pukul 1, pukul 2 petang, semakin tinggi kadar transpirasi. Kenapa? Sebab liang stoma terbuka, air pun keluar. Okay, kalau suhu pun dia nak suhu tinggi juga. Semakin tinggi suhu, tengok kadar transpirasi pun tinggi. Jadi jawapan dia A. Okay. Kalau ada tak faham ke ataupun rasa macam Ibu kenapa jawapan saya lain, nak tanya selalu. Okey, kita pergi 37. Maklumat di bawah adalah tentang sel tumbuhan pada rajah berikut. Terbina daripada sel selulosa, telap sepenuhnya, maksudnya semua bahan boleh masuk. Telap ni maksudnya boleh masuk. Semua bahan, besar, kecil boleh masuk. Mengekalkan bentuk sel, memberi sokongan. Okay, jadi cikgu ada ajar awak dinding sel selulosa. Terbina daripada selulosa. Sebab tu nama dia dinding sel. Dinding sel selulosa. So jawapan dia A. Ni dinding sel. Kalau awak kata B ni membran plasma. Okay, C sitoplasma. D vakul. So ni dinding sel. Okay, jelas Jadi semua bahan boleh masuk. Bahan besar, bahan kecil semua boleh masuk. Bila sampai dekat membran plasma ni lah, barulah bahan kecil baru boleh masuk. Okay, jelas Okay, soalan 38, antara bahan berikut yang manakah memasuki sel secara pengangkutan aktif? Okay. Kalau karbon dioksida, oksigen, kalau sebut gas, ingat gas, resapan ringkas. Ingat gitu, senang je. Awak tulis selalu. Gas, resapan ringkas. Gas, resapan ringkas. Okay, daripada tinggi.
tinggi ke rendah. Banyak gas ke tempat sedikit gas. Okay, kalau sebut air je, osmosis. Sebut je air, mesti osmosis. So jawapan awak B lah. Okay, so kita tengok sikit apa itu pengangkutan aktif. Jadi pengangkutan aktif ni ialah menentang kecerunan kepekatan. Kenapa? Sebab daripada rendah ke tinggi. Rendah nak pergi ke tinggi, awak menentang kecerunan. Sepatut cerun ni daripada atas ke bawah. So sekarang awak menentang kecerunan. Maknanya daripada rendah ke tinggi. Bila sebut pengangkutan aktif, kena ada tenaga daripada molekul ATP. Dan memerlukan protein pembawa. Okay, lagi pengangkutan aktif mengakibatkan pengumpulan atau penyingkiran molekul. Maknanya dia akan berlaku sehingga mungkin sebelah alik A, katakan contoh dia nak angkut daripada B ke A. Bila dia angkut-angkut mungkin alik A ni berlaku pengumpulan ataupun berlaku penyingkiran. So jawapan dia B. Okay, soalan 39, Rajah menunjukkan dua sel tumbuhan X dan Y. Okay, X dan Y. Sel X mempunyai kepekatan bahan larut lebih tinggi berbanding sel Y. Bila disebut sel X bahan larut tinggi, air sikit. Bahan larut tinggi, bahan larut lah. Bahan larut banyak sangat. Air rendah. Berbanding sel Y. So bila sini air sikit, maka Y air banyak. Ke arah mana dan melalui proses apakah air bergerak antara kedua-dua sel tersebut? So mestilah cik kata dah tadi, kalau air ni dia mesti daripada banyak pergi ke sikit. Sebab dia osmosis. Daripada banyak pergi ke sikit. So daripada Y ke X bila sebut air, osmosis. Boleh Okay, dan akhir sekali soalan 40. Rajah 21 menunjukkan radas untuk mengkaji kadar transpirasi tumbuhan. Kedudukan meniskus pada permulaan dan akhir eksperimen diberi dalam jadual. So awak bila nak ambil result, awak jangan ambil sini, awak kena ambil betul-betul dekat ni. Meniskus ke? Kena kerak gitu. Okay. Jadi kadar transpirasi, formula dia ialah perbezaan jarak dalam cm bahagi masa saat. Jadi awak kena tengok molek, dia bukan sampai sini ni, bukan sampai kosong deh. Awak tengok deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7.0 tolak 1, 2, 3. Tolak 3.0. Bahagi berapa saat? 20 saat. So 4 bahagi 20, cikgu dapat 0.20 cm per saat. So jawapan dia C. Okay, kita dah habis 40 soalan. Ada nak tanya? Tak ada. So kalau tak ada, cikgu bagi peluang untuk awak untuk kira berapa markah cikgu nak ambil. Jadi tadi kita dah tolak satu soalan ke? Tolak dah soalan tadi hak tak ada jawapan. Cikgu nak markah. So kita ada 19 soalan. Okay, kira dah cikgu nak markah. Okay, cikgu nak markah Aliabat berapa? 17/19. 17 deh. Adilah Nadia? 16. 16. Aliyah? Sama. Sama. Muka adik-beradik kembar ke? Aina Bahiyah? 17. 17. Alia Farhana? Sekejap cikgu, tengah kira. Okay, pergi kepada dia dulu. Dia type. Kalau dia tak boleh ni, dia message cikgu sini. Dia chatting. Ke tak ada dah? Dia terkeluar dah.
Bila cikgu pakai Google Meet attendance ni, cikgu boleh kesan lah siapa masuk pukul berapa, siapa yang terkeluar sebab lemah dia punya apa ni, sebab line dia slow, semua ada situ. Intan Nurdiana, 17. Intan Nur Nadia, 17. Ainin Sofia, 17. Aisyah Mimi, 17. 17. 17 Amni? 18. Hah? 18. 18. Diana? Diana. Diana Adnan. Okay, cikgu back balik kepada Alia Farhana. 15. 15. Oh, sorry. 16. Dia tak tahu. 16. 16. Okay, Diana Adnan. Diana. Tak ada juga. Pai. Pai tak masuk. Liana Izzati sakit dah. Dia pergi appointment doktor. So awak pun jaga diri juga sebab bila awak bila awak PDPR ni awak jadi sakit tekuk ni, sakit leher. Tu semua tu kesan daripada bila kita lama sangat duduk di meja. Jadi awak kena cari sokongan untuk badan awak Okay, Alia Najma, 17. Hannah tak masuk. Hannah ada Hannah? Tak ada. 16. Ada berapa? 16. Semalam berapa? Semalam tak buat. Tak buat menggeranya aku. Kira. Lepas tu mesej cikgu. Nasuha? Okay. 18. 18. Puteri? 17. 17. Siti Nur Syamimi? 17. 18. Yoshini? 17 cikgu. Okey. Kelas 5 Syifa? Ainur? 15. Aisyah Nur Fatih? 16. Damia Batrisha? Damia Batrisha? Tak masuk. Damia Hafina? 12. Oh, 12. Berapa? 12. Okey. Nanti cek balik jawapan Damia Hafina? 15. Damia Batrisha, nanti cek yang semalam juga Cikgu nak tahu berapa markah sebab cikgu nak total mark ni. Ni Arisha Balkis. 17. Ni Nur Ainzurin. Okey. Ni Nur Amirah Husna. Okey. Nur Ain Syuhada. 15. Okey. Aina Syafika. 16. Okey. Nur Atilah. Okey. Amalin. 15. Okey. Anis Kristina. Okey. Salsa. Okey. Halili. 15. Okey. Zatil. 16. Farah Ainun. Farah Ainun. Tak ada Najwa. Okey. Syafika. 18 cikgu. Okey. Syamimi. 17. Okey. Siti Munirah. 19. Tuan Siti Aisyah. 15. Okey. Nur Amira. Amira. 16. Okey. 5 Ilham. Afrina Akhtar. Tak ada. Amira Afrina. Tak ada juga. Irfan Natasha. 14 cikgu. Okey. Ain Yasmin. 17.
Wan Nur Alia Nabilah, 16 cikgu. Aisyah Hanim. Aisyah Hanim. Nur Alia Nabilah. 16. Okay. Azuha. Azuha. Fatihah Amisa. 17 cikgu. Insyirah. Insyirah. Okay. Izzati Zamri. Maisarah. Okay. Nurul Fatin Syafiqah. 14 cikgu. Okay. Tuan Nur Amalin. Tuan Nur Amalin. Tak ada juga. Okay, so kita habis. Dan cikgu akan hantar slide tadi dalam grup. Awak bolehlah kalau ada kemudahan print, awak print. Buat macam Kak Iman tu. Ataupun kalau tak si print, nak rajin, nak salin, salinlah. Okay, so Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Cikgu, Farah. Hmm. Nur Farah Ain Amali masuk. Farah Ainul Amalin. Sekejap. Bagi tahu dah cikgu markah saat ni. Bagi tahu dah, 15. Okey, beres. Terima kasih Beres. cikgu. Hmm.